Bola. Action. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi Bapak. Okay, sebelum kita mula kelas pada hari ini, Padi tolong baca doa Padi. Kalau begini tadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alright, so hari ni siapa yang tak datang kelas Farid? Farid. Jom ya. Jadi apa tak datang Farid? Skip cikgu, skip. Okey. Cikgu nak ajar hari ini adalah berkenaan dengan penetapan matlamat. Okey. Kalau minggu lepas kita belajar tentang kepentingan penetapan matlamat kan? Betul. So kalau bercerita tentang jenis-jenis ni, dia terbagi kepada 3 lah penetapan matlamat ni. Okey? Boleh tahu bagi kamu dah baca bagi? Saya baca malam. Oh, tak baca, tak perlu bagi. Memang saya nak ajar hari ni. Okey. So hari ni cikgu nak tanyalah kepada 3 orang lah yang bertuah. Okey, kalau kita tanya kepada Rizky, apa awak punya matlamat Rizky? Matlamat saya Dari segi awak punya sukan, kalau awak sukan apa awak minat? kalau saya minat sukan ni cikgu sukan hoki. Okey, okey. Kalau awak sebagai jurulatih hoki, awak nak pasukan awak tu macam mana? Awak punya matlamat? Saya nak pastikan pasukan saya menang setiap pilihan yang dimasuk lah. Menang maksudnya emas lah. Emas ke Johan ke semua. Okey, dalam setiap tournament, betul? Betul. Okey. Kalau kita tanya pula Kai Giri. Okey? Kai Giri. Awak punya matlamat Giri? Ha? Jadi awak suka awak minat sukan apa? Saya minat sukan badminton. Okey, badminton. Kalau awak sebagai jurulatih badminton, awak nak awak punya anak buah tu mempunyai matlamat apa dalam Saya nak dia menjadi ranking nombor 1 dunia. ranking setiap season ke atau macam mana? Saya nak dia macam ni Chong Wei. Nak jadi Chong Wei. Okey, you nak jadi Chong Wei. Okey. Okey, kalau kita tanya yang terakhir, Padi. Ya, ya. Okey. Awak sukan Saya akan Nabi. Okey. Awak punya matlamat apa bagi kalau sebagai jurulatih? Jurulatih untuk kejohanan Sukma. Setiap. Maksudnya? Setiap Emas. Sukma Gangsa. Gangsa. Kenapa gangsa bagi? Sebab itu orang panggil macam Maksudnya first move lah. Penetapan matlamat Gangsa dulu. Okey, kalau kita tengok kepada ni, matlamat ni ada 3 kan? Okey. Setiap ni mungkin berbeza, mungkin sama dia punya jenis. Okey, cikgu akan menceritakan jenis-jenis ni. Okay, yang pertama, kita pergi kepada yang pertama. Okay, saya. Okey, kalau kita tengok pada gambar ni adalah atlet Malaysia yang mempunyai matlamat. Macam contoh, gambar yang pertama adalah AFU itu bawah 15 untuk pasukan Malaysia yang menang pada tahun 2012. Okey, yang kedua Usain Bolt dan yang ketiga adalah Lee Chong Wei. Okey, terdapat 3 jenis penetapan matlamat. Yang pertama adalah matlamat hasil. Okey, semua dah baca belum? Belum lagi? Belum. Okey. Yang kedua adalah matlamat prestasi dan yang ketiga adalah matlamat proses. Okey, untuk matlamat hasil ni, okey kita baca sama-sama. Matlamat hasil ni dia punya definisi atau lebih senang merupakan matlamat yang lebih tertumpu kepada sesuatu keputusan. Dia punya keyword di situ adalah keputusan. Okey, macam contoh kita ambil Padi dengan Rizky tadi kan. So dia punya keputusan mau emas. So ini adalah matlamat hasil. Sama juga dengan Padi. Walaupun bukan emas tapi dia mempunyai keputusan. Faham? Okey, dasar. So ini matlamat hasil. Boleh faham? Okey, itu yang pertama. Kita tengok contoh yang cikgu bagi. Okey, misalnya atlet basikal negara Malaysia mempamerkan prestasi yang baik dan memenangi pingat emas. Okey, dia punya keywords memenangi pingat emas. Okey, yang kedua adalah matlamat prestasi. Okey, matlamat prestasi ni, matlamat ini lebih memfokuskan kepada pencapaian ataupun prestasi sebuah pasukan atau atlet. Okey, kita tengok yang kedua pada Lee Chong Wei tadi. Rasa-rasa kan dia matlamat hasil kan matlamat prestasi? Prestasi. Kenapa prestasi? Sebab kamu lebih kepada orang bilang umum lah, kan? So kalau melibatkan prestasinya dia lebih kepada macam contoh Lee Chong Wei ni
dia inginkan setiap kejohanan tu dia punya prestasi sentiasa meningkat lah. Okey, setiap perlawanan kan, mungkin di suku akhir, di separuh akhir dan di grup D. Itu adalah matlamat prestasi. Okey. Okey, yang terakhir adalah matlamat proses. Okey. Matlamat proses dengan matlamat prestasinya dia lebih kurang, tapi yang membezakannya kita sama-sama matlamat proses ni menumpukan kepada persembahan atlet untuk menunjukkan sama ada prestasi mereka baik atau kurang baik. Okey, kamu mesti macam pening kan? Macam tak faham. Okey. Yang membezakannya macam matlamat hasil tadi, matlamat prestasi tadi dia lebih kepada performance, prestasi. Tapi kalau matlamat proses ni dia lebih kepada spesifik lagi. Macam contoh, Datuk Lim Chong Wei menetapkan matlamat untuk memperolehi 50% mata kemenangan setiap perlawanan. Maksudnya dia lebih spesifik lah daripada prestasi tadi. Okey? Boleh faham? Boleh ya? Boleh juga. Okey, jadi boleh faham. Matlamat penetapan matlamat tu terbagi kepada 3. iaitu yang pertama Hasil. Tiga? Very good. Okey, untuk aktiviti pertama ni cikgu mau buat typing lah. Okey, kalau kita tengok dalam skrin atau slide banyak peta, ada banyak peta. Yang pertama adalah peta bulat, bubble map kan, peta bui berganda dan sebagainya. So cikgu mau kamu bagi kepada 3 kumpulan besar. Okey, mungkin kita ada 5 orang kan, mungkin ada 2 orang, mungkin ada 1 orang. Okey, Padi dengan Rizky 1 kumpulan, Farid 1 orang. Boleh Farid? Boleh cikgu, boleh. So yang ni Syafiq dengan Khairi 1 kumpulan, boleh? Boleh. Okey, untuk Padi dengan Rizky, kamu cari maklumat matlamat Matlamat kuih tu. matlamat saya cikgu lupa apa saya. Matlamat hasil. Okey, matlamat hasil dari segi okey, di sebalik matlamat hasil tu kamu cari beberapa aspek lah, antaranya definisi, tahap keadaan matlamat, faktor, perancangan strategi, tahap kesukaran, masa yang diperlukan dan jangka masa. Okey? Semua ni ada. Nah, semua ni. Tapi dalam bentuk peta item. Okey, so kamu kena pilih lah peta item apa yang sesuai. Tapi rasanya semua sesuai, tapi berdasarkan macam mana kamu nak bagi klasifikasikan setiap aspek tu. Okey, kalau untuk yang Farid, kamu ambil matlamat prestasi. Boleh Farid? Boleh cikgu. Okey, untuk yang Syafiq dengan Khairi matlamat proses. Boleh? Okey, jadi bagi dalam masa 10 minit. Okey, 5 minit buat, 5 minit bentang. Boleh? Okey, kita buat. Cikgu nak tengok yang tadi tak? Okay. Tapi kalau ada apa-apa dalam contoh apa yang dimaksudkan dengan tahap kesukaran tu, boleh tanya cikgu akan jawab. Okey? Kita matlamat apa tadi? Hasil. Buat dalam peta item kan? Matlamat hasil. Okay, ada apa-apa yang tak tahu atau tak faham?
berkenaan dengan beberapa step ni? Lagi ya. Okay, masa ada banyak lagi, boleh santai-santai, jangan stres-stres. Tadi okey tadi? Faktor tu contoh Okey, faktor tu jangan. Kalau faktor tu maksudnya dia mengambil kira faktor, maksud contoh kita nak buat satu matlamat tu, dia mengira faktor sama ada kita sebagai pasukan sendiri atau pihak lawan. Maksudnya macam contoh kita pasukan Malaysia, kita nak menetapkan matlamat sama ada pasukan kita ataupun pasukan lain. Contohnya Malaysia menetapkan matlamat untuk Dapat emas gitu lah. mendapat emas tapi pasukan lain, pihak lawan, bukannya pihak kita. Itu. Macam contoh, cikgu bagi contoh lah yang satu tu yang matlamat hasil mengambil kira faktor keupayaan individu itu sendiri dan pihak lawan. Maksudnya ada dua lah, sama ada individu itu sendiri atau pihak lawan. Tapi ada di antara tiga ni yang hanya lebih kepada individu lah. Tapi ada yang dua, ada yang satu lah. Tapi dia sebenarnya dua-dua boleh, tapi ada satu matlamat tu dia lebih kepada individu. So dia lebih kepada spesifik. Yang ni. Oh, tahap keadaan matlamat. Okey, kalau tahap keadaan matlamat ni sekejap Susah. Video. dia lebih kepada macam contoh hasil tadi, dia tidak spesifik, dia lebih kepada umum. Faham? Tapi kalau proses dan hasil tu dia lebih spesifik. Itulah dia punya tahap keadaan matlamat, bukannya suka, bukannya susahkan. Dia sama ada umum atau spesifik. Selalunya kalau hasil ni lebih kepada umum lah. Kalau macam prestasi ni dia lebih spesifik. Contoh. Ya. Ada banyak asal lagi. Lebih kurang 2 minit lagi. Boleh? Tadi letak dia. Dia tak tahu siapa tu.
Takut. Takut. Okay, semua dah siap eh? Dah cikgu. Sikit dah siap? Dah. Belum Farid, dah siap Farid? Dah cikgu. Syafiq, Harry dah siap? Boleh bentar? Ke nak ada masa lagi? Ada lagi masa ni? Ada Okey, sikit, okey. sikit. Sikit lagi lah, sikit. Kain macam tak faham Kain ni. Asyik mana tak faham Kain ni? Cuma dia macam tak dapat jawapan. Tak apa, bentar nanti cikgu akan terangkan satu-satu lah. Betul. Dah siap? Boleh? Boleh kita mula? Okey, sebelum cikgu nak kumpul setiap kumpulan bentang, cikgu ada satu nak bagi kamu borang ni lah. Okey? Macam contoh kumpulan 1, nanti kalau kumpulan 1 bentang, contohnya pagi bentang. Okey, cikgu akan bagi setiap borang ni setiap kumpulan. So bila pagi bentang, kan ini kan contohnya kumpulan pagi kan bentang ni. Kumpulan 2 Farid dari sini kan Farid, pertemuan kan. Nanti kamu tak tahu kan yang 2 ni lagi. So bila pagi bentang kamu boleh dari sini. Okey? Boleh faham? Cikgu akan bagi setiap orang. Jadual lagi. Ha? Jadual. Jadi. Okey. So boleh dari dia kumpulan 1 pagi. Dari dia. Alright, kita persilakan kumpulan 1 iaitu matlamat hasil untuk membentang. Okey. Assalamualaikum. Sihat, Pak? Ibu sihat? Alhamdulillah. Saya nak tajuk yang saya dengan Rizky dapat ialah matlamat hasil. Okey. Definisi matlamat hasil merupakan satu matlamat yang menghasilkan sebuah keputusan ataupun pingat. Okey, definisi daripada ketua kami. Okey. Sebenarnya tahap kesukaran tu. Tak kesukaran. Tahap kesukaran. Okey, saya dengan Rizky telah berbincang. Tahap kesukaran ni mengikut kepada peringkat sukan tu. Betul. Okey. Tapi dia mau kepada sukar lah kan. Sukan. Okay, sebab dia kadang-kadang satu pertandingan tu dalam rangkaian panjang itu dah masuk. Itu jangka masa. Jangka masa lama dan panjang. Jangka masa? Lama. Lama. Okey, betul. Okey. Faktor Okey, faktor. Faktor ialah mungkin jurulatih itu telah diletakkan matlamat ni daripada pihak atasan. Pihak atasan, maksudnya pihak lawan ke macam mana? Maksudnya pihak sendiri, sama ada pihak sendiri atau pihak lawan? Pihak sendiri lah maksudnya.
Seterusnya tahap apa sekarang dah? Strategi perancangan. Okay, strategi. Rancangan strategi ialah dia kami letak 3, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Okay. Okey, itu je. Tapi saya nak betulkan perancangan strategi tu. Okey, perancangan strategi tu maksudnya dia bebas menggunakan pelbagai strategi lah, asalkan matlamat tu tercapai atau tercapai. Oh, okey. dia bukan lebih kepada macam, tapi sebenarnya tak salah. Cumanya bagi cikgu macamnya kalau kamu dah jawab dalam exam dia lebih kepada macam kamu spesifik. Tapi kalau kamu jawab bebas menggunakan pelbagai strategi pun dah dapat markah. Okey. Seterusnya. Masa yang diperlukan mengikutkan kok di sini kami memilih untuk 3 bulan sebelum pertandingan. Okey. Ya. Okey, itu je. Okay, semua yang bulan lain boleh dapat boleh siap. Yang tempat kosong yang korang tak tahu. Okey. Okey, kita pergi kepada yang okey, sebelum tu Padi boleh bagi satu contoh Padi selain tadi tu Padi. Okey. Okey. Selain cikgu bagi tadi tu kamu boleh bagi satu contoh matlamat hasil. Sama hasil kita boleh seperti saya ambil contoh Sukan C 2000 apa yang Malaysia jadi tuan rumah? 17. Yang Malaysia jadi tuan rumah tu sukan rugby juga. Okey. Okey, coach dia meletakkan target emas Dalam sukan dalam sukan. okey. Sebab dalam matlamat hasil ni dia punya keywords adalah keputusan kan. Betul. Okey, seterusnya pemenang kedua iaitu Farid. Ready Farid? Okey, untuk matlamat prestasi. Matlamat prestasi adalah satu matlamat yang memperoleh sebuah keputusan yang membanggakan. Okey. Contohnya adalah untuk mengekalkan kejuaraan. Okay, tahap kesukaran bagi matlamat prestasi adalah tahap yang tinggi, sukar sebab dia hendak mengekalkan dia punya prestasi. Saya bagi contoh macam Lee Chong Wei hendak menjadi Lee Zijian hendak menjadi nombor 1 dunia, jadi dia kena tingkatkan dia punya prestasi untuk menjadi nombor 1 dunia. Satu elemen. Alright. Lepas Seterusnya. tu faktor yang boleh diambil kira untuk mengekalkan dia punya prestasi, individu sendiri atlet, Okey. jurulatih, peranan jurulatih, lepas tu peranan kerajaan dan ekonomi semasa. Pihak lawan tu sebenarnya boleh faktor tu. Macam contoh kita mendapatkan matlamat sama ada pihak lawan tu kalau kita mau dia kalah. Kalau kita kalah maksudnya tercapailah satu matlamat tu. Okey. Okay. Seterusnya jangka masa yang agak panjang kerana mempunyai proses untuk mendapatkan satu prestasi yang baik dan hasil yang baik. Okey, sebenarnya itu salah Farid. Kalau kita hasil tadi contohnya pagi kan, kenapa kita katakan dia satu panjang? Sebab contohnya pada awal selalunya matlamat hasil ni dilakukan awal sebelum kan. Macam contoh kita sebagai jurulatih, kita bagi tahu lah anak-anak buah kita sebelum kita bertanding sebulan lagi kita mau menetapkan pasukan bola sepak sekolah dapat emas sebab panjang. Tapi kalau matlamat prestasi dia sederhana ataupun singkatlah sebab kita meletakkan matlamat tu ketika dia buat performance. Dalam performance tu sederhana dia punya masa. Semasa dia melakukan prestasi lah semasa pertandingan. Alright, boleh Farid? Boleh cikgu. Okay. Seterusnya. Seterusnya cikgu, perancangan strategik, latihan khusus untuk atlet tersebut. Lepas tu menjalankan latihan berdasarkan prestasi sekarang. Maksudnya dia fokus kepada teknik lah kan? Ya, betul. Okay. Dan yang ketiga mempunyai ansur maju dalam aspek latihan. Okay. Itu saja cikgu. Okay, terima kasih Farid. Cikgu. Okay, yang lain semua boleh dapat dah? Okay, ini boleh? Boleh. Okay, seterusnya kita pergi kepada kumpulan yang ketiga, iaitu matlamat proses. Okay. Yang ni keliru sikit lah, tapi tak apa, cikgu boleh terangkan kalau salah. Okay, Assalamualaikum. Salah. Untuk matlamat proses ni, yang pertama untuk definisi, Okay. saya ingin Syafiq menulis tentang matlamat yang ingin dicapai dari segi tingkah laku khusus atlet. Ada yang dia lebih spesifik
betul, dia lebih kepada teknik kan. Okey. Kalau untuk tahap keadaan matlamat, dia lebih spesifik lah maknanya, sebab dia ada macam saya cakap tadi waktu teori tadi, dia memerlukan macam lebih spesifik daripada matlamat Hasil. hasil. Okey. Lepas tu untuk faktor pula, faktor untuk mengaitkan matlamat proses ni adalah sama juga, dilatih ke ataupun Okay. kerjaan. Kenapa matlamat proses ni dia tak mengambil kira pihak lawan? Sebenarnya boleh, tapi kalau kita fikir kenapa dia lebih kepada individu sendiri? Sebab latihan tu dia memfokuskan pada atlet tu dulu. Kan, sebab kalau kita fikir macam contoh kita nak Lee Chong Wei tu melakukan 50% smash ketika perlawanan. Kita tak boleh meletakkan matlamat untuk pihak lawan, sebab pihak lawan tu kita tak boleh nak apa? Kan? So logiknya boleh terima jawapan cikgu? Boleh kan? Okay, seterusnya. Okey, masa yang diperlukan singkat lah untuk Betul, singkat sekejohanan. Sekejohanan kita boleh. Okey. Dan untuk masa untuk matlamat proses ni pula pendek. Betul, pendek. Kerana setiap tu kan ketika kita melihat apa? Prestasi tu dia semasa lah. So kita boleh tahu dalam jangka masa yang pendek. Okey, untuk tahap sukara pula dia agak mudah untuk dicapai. Betul, agak mudah. Antara tiga ni matlamat proses lah yang paling mudah. Tapi tidak bermakna dia mudah tu kalau kita letakkan matlamat kita boleh dapat terus. Maksudnya mudah di sini dia dalam keadaan singkat lah. Okey. Sudah Gary? Sudah. Betul. Ada lagi? Sudah. Boleh bagi contoh satu Gary? Contoh contoh kalau macam seorang atlet lah, dia jurulatih dia suruh dia melakukan latihan sebanyak berapa ratus. Betul. Sebab dia lebih kepada spesifik kan. Yang dia lebih kepada umum. Macam contoh kalau pasukan tu nak emas itu lebih kepada umum kan. Jadi lebih kepada individu itu sendiri. Okey? Boleh Gary? Ya, boleh. Ayah semua boleh faham Boleh. So kalau kita tengok pada slide ni, cikgu dah bagi kan orang tu kan. So dekat rumah bolehlah jadi rujukan untuk kamu lebih faham. Sebab kalau selalunya dalam exam soalan-soalan yang berkaitan dengan jenis-jenis atau perbezaan ni dia akan keluar dalam soalan yang subjektif. Okay, boleh Badi? Boleh. Okay, so ni adalah orang bilang rumusan lah. Cikgu nak tahu sejauh mana kamu faham tajuk pada hari ni. Sebenarnya sebelum ni cikgu tak bagi sebab cikgu macam tapi bukan tak ambil besar, dia macam adalah pihak atas saja cakap kalau kamu nak bagi apa? Bagi kesan kamu punya pengajaran tu cuba bagi beberapa soal sedikit lah. Jadi jawab jujur, kalau tak faham cakap tak faham dalam orang ni. Apa yang kamu faham, apa yang kamu tahu dan apa yang kamu kurang faham. Boleh? Okey. Cikgu bagi masa dalam lebih kurang 5 minit untuk jawab. Dan cikgu akan panggil secara random lah.
masa 2 minit lagi. Cikgu. Dah siap cikgu. Siap. Okey. Boleh masuk. Dapat. Jadi. Okey. Okey, cikgu akan panggil beberapa student lah untuk bagi tahu apa feedback daripada pembelajaran hari ini. Yang pertama, Syafiq, boleh Syafiq? Boleh cikgu. Boleh cikgu? Boleh cikgu. Boleh Syafiq? Boleh. Okey ya. Tengok kertas Syafiq. Boleh diri kan? Diri. Yang pertama, naraikan jenis-jenis penetapan matlamat. Ada matlamat hasil, matlamat prestasi, matlamat proses. Okay. Yang kedua, apa yang saya faham tentang penetapan setiap jenis, penerangan setiap jenis penetapan matlamat. Boleh bagi tahu secara ringkas lah. Kalau hasil macam mana? Kalau hasil ni dia lebih kepada hasil macam dia nak ingat ke, dia nak terangkan ke. Exact words keputusan. Keputusan. Dan matlamat ni sukar untuk dicapai. Dan kalau prestasi dia tentang tingkah laku atlet. Contohnya macam dia nak tentu perform dengan baik ke. Proses. Kalau proses dia lebih tingkah laku tapi dia lebih spesifik. 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 Okey, apa yang kamu kurang faham ni? Saya kurang faham tentang apa kesan psikologi kat tadi tu jika kita terapkan matlamat tersebut. Psikologi lah. Adakah dia akan lebih motivasi ke, dia akan down ke? Alright. Saya nak Farid. Okay, Farid. Cikgu. Feedback yang kedua lah Farid. Cikgu. Bacakan apa yang kamu tahu Farid pelajaran ini. Yang kita belajar hari ini cikgu, ada 3 jenis penetapan matlamat, iaitu matlamat hasil, matlamat prestasi dengan proses. Okay. Lepas tu matlamat hasil ni dia punya maksud satu matlamat yang mempunyai satu target ataupun yang ingin dicapai. Contohnya emas, perak, juara. So dia punya keyword situasi selalunya kamu kena fikir adalah keputusan ataupun sebuah pencapaian. Okay, yang kedua. Kedua, untuk prestasi ni dia adalah satu keputusan, satu matlamat untuk mengekalkan satu prestasi. Contohnya Performance lah, dia punya prestasi lah. performance. Kalau Contohnya, proses? kalau proses dia mengambil satu masa yang singkat, dilakukan secara berperingkat. Contohnya dalam training sendiri mesti ada unsur maju untuk melakukan training teknik. Itu Yang lebih spesifik lah. ya cikgu. Okey, apa yang kamu kurang faham Farid? Yang saya tidak faham tu cikgu, macam mana, bagaimana faktor boleh mempengaruhi penetapan matlamat tu cikgu. Boleh betul Farid. Ya cikgu. Terima kasih. Okey, Okey, untuk pembelajaran hari ini, cikgu dapat ringkaskan lah ataupun kalau kamu tengok kepada slide ini adalah cikgu punya nota lah. Okey, kalau tengok setiap jawapan yang kamu berikan tu semuanya betul, tapi ada yang tak tepat lah. Okey, macam kita tengok tadi, ada yang kata macam matlamat hasil ni dia lebih kepada macam mengambil kira faktor individu saja, tapi sebenarnya faktor pihak lawan pun boleh sebenarnya. Okey. Dari segi jangka masa pun ada yang cakap panjang dan ada yang keliru lah, bukannya salah, kamu keliru. So itu sajalah untuk topik pada hari ini. Untuk topik seterusnya cikgu tak dapat meneruskan kerana masa tidak mengizinkan. So harapnya kamu dapat faham pengajaran pada hari ini. Okey? Sekian, terima kasih semua murid. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Akan ilmu kami cikgu. Agar ilmu kami cikgu. Kami sayang cikgu. Kami sayang. Amin. Oh, Terima kasih cikgu semua. tak ada ya? Okey, Cikgu. Cikgu Aminah dapat. Cikgu apa?